12 hari bulan September, Rahman Palil dengan Ketua Pemuda UMNO Negeri Selangor, mereka telah mengatakan bahawa saya ini tak hormat undang-undang, ya, dan sebagainya, ya. Saya dah jawab sebenarnya dalam blog saya dan saya hantar pun pada SINA. Tetapi hakikatnya bagi saya tak langgar mana-mana undang-undang, ya. Dan dia tak boleh kata saya ni bersalah kerana belum pergi ke mahkamah lagi, ya. So innocent until proven guilty, ya. That is the basic principle, ya. Tapi ada satu pihak yang jelas tidak menghormati undang-undang, dan saya minta Rahman Palil dengan Ungku Saleh yang Ketua Pemuda UMNO Selangor ni untuk bersuara, ya, atas kes ini, ya, iaitu Kerajaan Negeri Pahang yang apabila mahkamah telah mengarahkan, ya, mereka membayar ganti rugi kepada satu syarikat, ya, iaitu syarikat Seruan Gemilang Makmur Sendirian Berhad, sebanyak 37 juta dan faedah sebanyak 8% setahun dari 31 hari bulan Disember 2000, ya. Ini telah diputuskan oleh mahkamah. Kerajaan Negeri Pahang telah membuat rayuan pergi ke Mahkamah Federal Court, dan dalam mahkamah terbuka rayuan mereka telah ditolak, ya, iaitu judgement itu tetap menyebelahi pihak syarikat Seruan Gemilang Makmur Sendirian Berhad, dan di situ telah pun disebut maka adalah diperintahkan bahawa permohonan pemohon iaitu kerajaan negeri untuk kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan adalah ditolak dengan kos. Maknanya dah end of the road, ya. That is the end of the legal process. Mahkamah telah memutuskan kerajaan negeri Pahang kena bayar syarikat ini 37 juta pada tahun 2000. Sekarang ini bila dikira jumlahnya dah naik jadi sampai 70 juta, bukan 37 juta. Sekarang ini dah naik sampai 70 juta dengan kadar interest sebanyak 8%. Semalam dalam surat khabar Cina, Adnan Yaakob kata kita tak nak bayar, ya. Dan pihak lembaga pengarah syarikat yang berkenaan ni sekarang ni dia orang buat hunger strike dah 8 hari, ya. 2 daripada mereka dah masuk hospital dan keluar, dan Adnan Yaakob kata kalau dia orang mati tu dia orang punya hal, ya. Bagi kerajaan negeri Pahang, kata Adnan Yaakob, kami akan terus membuat rayuan, dan selagi mana ada ruang legal proses kami akan menggunakan sepenuhnya. Legal proses dah tamat, no more, ya. So kerajaan negeri Pahang ni dia tak nak ikut perintah mahkamah. Dia ada hanya 2 sebab kemungkinan kenapa dia tak nak bayar. Sebab yang pertama, diorang ini dah bankrupt. Sebab yang kedua, diorang ni kerajaan Lanun, Samsing, tak hormat mahkamah dan tak hormat undang-undang, ya. Dan saya menganggap bahawa ini sebenarnya menunjukkan sikap kerajaan Barisan Nasional selama inilah. Diorang dah mencemari proses undang-undang, ya. The whole judicial process has been corrupted, ya, by them. Tengok dalam kes-kes perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya, kes pembunuhan Altan Tuya, walaupun 2 mata-mata gelap telah didapati bersalah, tapi semua orang tahu they have no motive. Dia tak kenal pun Altan Tuya. Tapi Peguam Negara kata stop situ, ya. So the whole judicial process dah dirosakkan. Ini merupakan kemuncak, ya, apabila kerajaan Pahang, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata they stick their thumb up the noses of the judiciary. Dia tak kisah. Mahkamah dah buat keputusan, dan court judges, ya, dah comment on the conduct of the state government of Pahang, ya, iaitu Datuk Halim Aman, Linton Albert J, Zaliha Zahari, Sulaiman Daud. Dia kata apa? There is a duty on the part of government to pay the amount stated in the certificate issued under section 33 bracket 3 of the GPA to the respondent. It's not a matter of discretion for the government whether to pay or not to pay, ya. Dia kata public interest demands that a government is to be accountable. A government which does not practice accountability will not only fail to attract investment but also scare away local investors, ya.
Maka impak daripada tindakan mereka satu impak yang cukup serius. Ianya memberikan satu gambaran bahawa negara kita ni dah tak ada rule of law. Government ni is exempted. Dia boleh buat apa yang dia suka. Dan is memperlecehkan apa yang dikatakan sebagai rakyat didahulukan. Ada orang tengah buat hunger strike. Dia bukan minta benda yang tak betul, dah memang hak dia. Bukan dia kata hak dia, mahkamah dah kata hak dia. Yeah? But the Menteri Besar can just say, go fly kites. I couldn't be bothered. Yeah? So, best case scenario, Kerajaan Pahang, Kerajaan Samseng. Best case scenario. Worst case scenario, the government is bankrupt. Yeah? So, dua-dua akan mendatangkan akibat yang buruk kepada negara kita. Ya? Dan saya mintalah Rahman Palil, ini saya nak bawa baliklah kepada saya punya isu. Ya, Rahman Palil dengan Ungku Saleh yang kononnya lah yang kata saya ni tak hormat undang-undang lah. Kalau baca dalam Sinar Harian tu, Ungku Saleh tu, dia kata sifat semula jadi Khalid Samad. Sifat semula jadi, macam lah dia kenal aku lama sangat. Sifat semula jadi. Saya nak minta dia orang ambillah tindakan terhadap kerajaan Pahang ni. Dan Najib, Datuk Seri Najib yang ahli parlimen Pekan Pahang. Ambillah tindakan. How can you allow this to happen? Daripada tahun 2000, lepas tu dia perbicaraan yang keputusan yang keluar ni 2008, 17th September 2008, dah 3 tahun. The government is either a gangster punya government or a bankrupt government. Kalau dia bankrupt, kerajaan pusat kena tolong. Settle, ni hak dia. Di Pulau Pinang, Lim Guan Eng ambil alih kerajaan Pulau Pinang, ada kes-kes yang outstanding, kena bayar sampai 40 juta, bayar. Kita tahu dalam undang-undang ni dia ada satu clause iaitu ni saya pun tak tahulah, ni saya bukan lawyer tapi dia kata order 73 item 12. Dia kata apa? Dia kata nothing in order 45 to 52 shall apply in respect of any order against the government. Orders 45 to 52 ni yang kalau orang tak bayar, you boleh pergi sita dia punya rumah, you boleh pergi tarik dia punya kereta dan sebagainya. All this will not apply to a government. Why? Because it's expected lah. Dia anggap bahawa kerajaan ni akan bertindak dengan bertanggungjawab. Lalu dia gunakan, dia nak berselindung di sebalik ni. So orang tu yang dah menang kes tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. So inilah kita nak cerita tentang the situation of our nation. And saya rasa kalau bagi kerajaan negeri Pahang tu, kita minta supaya kalau dah tak ada apa lagi jalan keluar, tukar je lah kerajaannya. Okay. So saya pagi tadi pun sebenarnya saya telah bersama dengan mereka dekat satu tokong di Segambut, di mana mereka tengah mengadakan dia punya hunger strike, dan dah buat press statement tadi bersama dengan William Leong, YB Selayang, bersama dengan Yang Berhormat Lim Eng, iaitu YB Segambut, tapi banyak yang datang tadi surat khabar Cina, Chinese papers, tapi Sinar Harian pun ada. So sekarang ni saya pun ceritakan kat sini kerana I want to make sure that the Malay media pun dapat, supaya orang masyarakat Melayu pun sedar. Ni dalam surat khabar Cina dah 7 hari tau betul-betul kes ni, tapi dalam surat khabar Melayu langsung tak ada apa. So this is something yang kita kena dedahkan sikap kerajaan. Faham? Kalau kena kata tadi tukar kerajaan di Pahang kan? Kalau tukar kerajaan di Pahang, adakah 70 juta tu kerajaan baru akan bayar? Kita kena, we have to reinstill confidence, public confidence to the government, investors dan sebagainya. Kalau buat perangai macam ni, siapa yang nak datang? Ada seorang, one of the shareholders syarikat tu, dia ada di Australia. Dia dalam dia punya blog ni, dia tulis Adelaide Now, ni dalam blog Adelaide Now. An Adelaide businesswoman is fighting to receive 21 million
in compensation from a Malaysian state government defying a high court order to pay. Ini keluar dalam surat khabar Australia. And apa dia kata? My goal is to warn, ni yang Miss Ong ni, dia kata, my goal is to warn all Australian investors who invest in Pahang, Malaysia, to take care, dia kata. The judgments of the High Court and the Federal Court both favour us, but the Pahang state government still defies the judgment of the court and has refused to pay. Wah, hebat. Apa message yang kita nak hantar kepada dunia? Investors mana berani nak datang kalau macam ni? So, kalau kerajaan Pakatan Rakyat datang, ambil alih, mau tak mau, seperti mana yang kerajaan Pulau Pinang. Lim Guan Eng terpaksa bayar, walaupun ianya atas kesalahan dan kesilapan orang yang sebelum daripada kerajaan itu, daripada Pakatan Rakyat, kerajaan BN. Tapi kita terpaksa bayar. Kerana apa? Kerana that is our responsibility. Kalau kerajaan ambil alih, nombor satu, we won't make stupid mistakes like this. Kesilapan-kesilapan yang seperti ini kita tak buat. Nombor satu. Nombor dua, kalau ada yang mana yang terpaksa kita tanggung, kita terpaksa tanggung kerana itu adalah satu kewajipan dan satu tanggungjawab. Pihak Mediapark melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapark, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.